Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 21 November 2014. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menubuhkan satu jabatan baru iaitu Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS bagi menangani gejala rasuah dalam kalangan pegawai dan anggota PDRM. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, jabatan baru itu yang telah dilancarkan juga bertujuan mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan bagi menangani salah laku disiplin anggota polis. Seperti mana tuan-tuan dan puan sedia maklum juga, satu jabatan baru telah pun ditubuhkan yang dihormati Datuk Ghaffar Timbalan Pengarah, Jabatan JIPS. Jabatan baru pun dah ditubuhkan dan pelancaran pun dah dibuat. Kerana rasuah ni kita semua tahulah, kalau kita baca sejarah, kita kaji sejarah, kerana rasuah negara pun boleh tumbang. Empires, organisasi, semua boleh bucar kacir disebabkan rasuah. Beliau memberitahu pemberita ketika sesi sidang media di Majlis Perasmian Kempen Tolak Rasuah peringkat kontijen Johor di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai Jaya. Kempen tolak rasuah telah dilancarkan oleh Ketua Polis Negara pada 25 Mac lalu bersempena Hari Polis yang ke-207. Sementara itu, bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, seramai 20 pegawai dan anggota yang telah menolak rasuah dianugerahkan surat penghargaan oleh Ketua Polis Negara pada majlis tersebut. Kerajaan negeri komited dalam usaha melindungi dan mempertahankan tanah rizab Melayu di negeri Johor. Justeru Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin mengumumkan bahawa kerajaan negeri bakal menukar status kesemua tanah peneroka Felda seluas 145,970 hektar dan Felkar di negeri ini kepada rizab Melayu serta mewujudkan inventori maklumat tanah rizab Melayu. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian ketika menggulung perbahasan bajet Johor 2015 di Kota Iskandar Nusa Jaya. Bagi mempertahankan tanah rizab Melayu, Pejabat Tanah dan Galian PTG Johor juga akan menguatkuasakan arahan Pekeliling Bilangan 2 Palang 83 kepada semua pentadbiran tanah di negeri Johor supaya maklumat tanah rizab Melayu dilaporkan kepada PTG setiap 6 bulan. Selain itu, bagi memastikan tanah rizab Melayu yang diluluskan kurniaannya dipatuhi oleh pemilik, kerajaan negeri mensyaratkan supaya hak milik tanah tersebut didaftarkan serentak dengan kaviat pendaftar yang akan bertindak sebagai halangan sekiranya ada cubaan untuk menjual tanah kurniaan tersebut kepada pihak bukan Melayu. Tambah beliau, bagi menjamin tanah rizab Melayu berkenaan kekal, kerajaan akan menguatkuasakan tindakan perampasan tanah yang didapati sudah bertukar pemilik kepada bukan Melayu sama ada melalui pertukaran pegangan saham atau pengambil alihan syarikat. Manakala bagi mana-mana syarikat yang telah berdaftar sebagai Melayu di bawah jadual kedua enakmen Rizab Melayu Johor 1936, satu endorsement mengenai kemasukan syarat tersebut sebagai syarikat Melayu juga akan diturunkan ke atas hak milik tanah yang dipegangnya. Golongan belia yang berumur 18 hingga 40 tahun disaran mengambil peluang untuk mendaftar di bawah program Agropreneur Muda bagi menarik mereka terlibat secara langsung dalam bidang pertanian. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, Muhammad Jaiz Sardin, beliau yakin golongan muda ini mempunyai tenaga, idea dan semangat yang tinggi dalam menjayakan aktiviti ekonomi menerusi bidang pertanian. Program Agropreneur Muda yang ditubuhkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah untuk melahirkan agropreneur muda yang progresif, berdaya saing, kreatif, inovatif dan berpendapatan tinggi di dalam sektor pertanian. Pelbagai keistimewaan ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada peserta program berkenaan seperti latihan dan bimbingan secara percuma dalam aspek teknikal, kewangan, pembungkusan dan pemasaran oleh pihak jabatan dan agensi di bawah kementerian. Mereka juga dijanjikan dengan pembiayaan mudah daripada Agrobank dan tekun sehingga RM300,000. Selain itu, geran dalam bentuk in-kind contribution daripada kementerian sebanyak 30% daripada kos projek akan diberikan kepada pemohon yang layak dalam bentuk peralatan dan input pertanian. Menurut Muhammad Jaiz, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian ketika ini adalah sangat rendah iaitu sekitar 14% daripada 800,000 pengusaha pertanian seluruh Malaysia. Kerajaan negeri melalui Jawatankuasa Pelaburan Johor JIC bertanggungjawab menapis jenis-jenis pelaburan yang masuk ke Johor perlulah menepati syarat dan berkualiti tinggi. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siu Kiong berkata, JIC juga berperanan untuk membincangkan isu-isu pelaburan yang memerlukan penyelesaian di peringkat negeri. Beliau berkata demikian pada mesyuarat kedua bagi penggal persidangan ketiga Dewan Negeri Johor ke-13 di Kota Iskandar Nusa Jaya. Beliau menjawab soalan Datuk Maulizan Bujang, Wakil Barisan Nasional Tiram, iaitu langkah kerajaan negeri memastikan Johor destinasi mesra pelabur, khususnya pelabur asing yang telah melabur di negeri ini.
Tambah beliau, JIC diselaraskan oleh Pejabat Pelaburan Negeri Johor JSIC, dianggotai oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan yang memproses perihal permohonan pelaburan dan perindustrian bagi membincangkan isu-isu projek pelaburan di kawasan berkenaan. Jelasnya, JIC penting bagi menjadikan Johor sebagai sebuah destinasi mesra pelabur di samping mencari penyelesaian masalah bagi mengutamakan kepuasan hati pelabur. Koperasi Iskandar Malaysia bakal ditubuhkan melalui Tahun Harapan yang melibatkan 150 buah kedai harga patut dalam masa 3 tahun di beberapa lokasi wilayah ekonomi Iskandar. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, koperasi berkenaan turut terlibat dalam pembangunan rangkaian nilai untuk kedai harga patut termasuk pergudangan, pemasaran, penjeramaan, pengedaran, pembungkusan dan lain-lain aktiviti berkaitan. Ia penubuhan koperasi berkenaan bagi menangani kos sara hidup dan juga satu pendekatan bagi memberi peluang kepada rakyat untuk terlibat dengan aktiviti ekonomi. Jelasnya, keahlian koperasi tersebut terbuka kepada masyarakat dan mereka bakal menikmati dividen daripada setiap keuntungan dijana koperasi terbabit. Dalam pada itu, pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA bekerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi merancang, memudahkan dan mempromosi penubuhan koperasi Iskandar Malaysia. Kerajaan negeri turut menyediakan peruntukan bernilai RM10 juta daripada kumpulan wang projek sosial IRDA bagi penubuhan tersebut. Sambil menyifatkan pendekatan koperasi Iskandar Malaysia itu sebagai efektif, Muhammad Khalid berkata ia selaras usaha pengurangan kos sara hidup berikutan taraf hidup kini yang semakin meningkat. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.